Baik, malam ni bang. Ya. Memandangkan minggu lepas ramai yang bercuti-cuti apa semua kan Saya nak tanya abang pasal percutian sikit lah. Kita ni wartawan ni bang, dia cuti kita ataupun kita dihantar ke tempat yang agak pelik-pelik sikit. Yap. Ada tempat yang memang tak termasuk dalam itinerary orang yang pergi bercuti lah. Faham. Contohnya kalau kalau di Indonesia lah, kita ambil dekat lah. Kita akan pilih Jakarta, Medan, Bali. Tetapi wartawan macam kita kalau dihantar gempa bumi, gunung berapi, kan? Demak. Demak, Malang. Banten, Malang, benda yang tak masuk. Macam saya kena hantar pergi interview pengganas. Di Ngeruki, Solo, tempat yang tak masuk pun dalam itinerary. Termasuklah dihantar bertugas misi kemanusiaan di Pulau Nias, pulau paling jauh kat Indonesia tu, dah dekat sempadan perairan Indian Ocean dah. Memang tak ada siapa pun nak pergilah, tak ada siapa travel agent nak buat pun. Yap. Jadi malam ni bang, sesuai dengan abang sebagai wartawan yang banyak pergi ke tempat-tempat zon bencana, zon perang, tempat-tempat ulama-ulama, tempat-tempat ambiak, sesuai dengan tugas abang ketika itu merakamkan dokumentari dan sebagainya. Saya rasa malam ni penting bang, kerana kita nak share pengalaman abang tu. Kalau selama ni kita share, kita duk cerita pasal perang lah apalah, tapi dalam angle yang berlainan sikit bang. Betul. Sebab kalau abang tak cerita, sampai ke sudah orang tak sampai tempat tu. Betul. Dan mungkin sebab penceritaan malam ni, kita dah boleh pasang niat dah untuk pergi ke tempat-tempat berikut. Tuan-tuan dan puan-puan, sila share. Ramai malam ni kita nak kongsi sedikit cerita-cerita, bukan kata melancong lah, tapi lebih kepada mengembara lah ke bumi-bumi yang orang kata agak asing. Benda ni Rin, dalam dokumentari pun saya tak masuk kan. Okey. Tulis pun tak pernah. Okey, ini betul-betul makna pengembaraan yang jiwa tersimpan di hati. Yang tersimpan di hati. Ini Sekarang lagi dah real. umur 55 tahun baru teringat nak cerita. Maknanya anda tak dapat tengok pun di majalah 3 ke apa ke. Ini pengembaraan jiwa lah. Soul searching. Ya. Di tempat-tempat tu. Di mana abang selfie pun tak ambil kot. Tak. Betul-betul orang kata enjoy the scenery, betul-betul menghidu kisah-kisah di dalamnya. Tuan-tuan, ini luar biasa. Mungkin kita boleh start dengan negara mana? Kita pilih ni yang orang selalu pergi tapi orang tak pernah melawat. Pergi ke tempat tu. Orang salah, saya fikir kata sebagai contoh lah yang dah tak boleh pergi. Oh, dah tak boleh pergi? Syria kita ambil. Oh, yalah Syria. Syria. Syria tuan-tuan, ataupun dalam dulu orang pergi Syam bukan Dalam sejarah lama Syam. Syam okey, Syria. Sekarang ni nak pergi, travel agent kata pelik lah. 2012 dah tak boleh pergi. Dah tak boleh pergi dah, tak ada apa dah. Dah tak mungkin akan boleh pergi dalam 5-6 tahun terdekat. Syria, silakan bang. Apa yang menarik di Syria? Syria ni real. Saya ingat, walaupun saya bertugas, tapi syuting lah. Tapi oleh kerana waktu tu saya dah bukan wartawan, saya doku filmmaker. Tahun bila bang abang pergi? 2000, saya pergi 4 kali. 4 kali Syria? 2005 sampai 2009 4 kali saya pergi ke Syria. Okay. Dan tiap kali saya pergi 4 kali ni real, yang betul-betul saya shoot untuk lokasi yang saya pergi ni 2 kali je. 2 kali ni saya sediakan masa, habis shoot benda lain. Saya travel kerana saya nak tengok tempat tu untuk macam saya tak boleh miss lah. Nak cerita sikit dah sebab saya tak boleh miss. Pertama adalah naik ke puncak bukit berdekatan bandar Damsyik. Dia ada satu bukit di mana petang-petang orang naik, sama ada untuk berjoging, berekreasi, atau menikmati teh. Damsyik ni daripada ibu negara dia? Syria. Ibu negara Syria nama Damsyik. Ibu negara dia Damaskus lah. Damaskus lah. Damsyik. Damsyik ni tengah Syria. Waktu saya ada satu peralihan umur yang di mana masa 40-an saya sangat confused. Jadi macam ni Ariel, daripada seorang yang huru-hara, saya ada impian bahawa satu masa saya kena jadi seorang yang bertenang lah. Calm. Saya tak tahu kenapa, tapi sekarang barulah saya rasa bahawa Syria banyak mempengaruhi akhlak saya.
tanah Syam, betul lah baru kita tahu sebut Nabi sebut tanah Syam, dia banyak membaiki akhlaknya. Terutama dua tempat lah. Satu adalah saya kata siapa saja yang melawat makam, untuk saya siapa saja yang bersempatan melawat makam Khalid bin Walid di Khum. Makam Khalid bin Walid ni panglima perang. Okay. Khalid bin Walid ni adalah panglima perang. Yang pertama selepas Nabi wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Saidina Abu Bakar naik menjadi Khalifah Rasyidin yang pertama tahun 632, Khalid bin Walid ni dihantar mengetuai angkatan perang. Okey bang, sebelum sekejap bang, saya nak iklan sekejap. Mungkin nak bagi gambaran pada orang. Kalaulah Syria tu kita boleh pergi sekarang. Okay, kalaulah tak contoh saya nak bagi gambaran. Maknanya daripada KLIA ni masa abang pergi dulu, abang turun ke mana? Ada direct flight ke apa macam mana? Saya sentiasa cari flight yang murah. Sebab masa saya jadi filem doku ni, bajet kita kecil, sangat kecil. Jadi saya akan travel ke Bangkok. Okey, dari sini abang travel ke Bangkok dulu. Naik Air Asia murah. Okey. Air Asia tak akan lebih RM200 one way pergi Bangkok. Dan beli pada waktu-waktu yang Air Asia fly orang buka mata tak mau lagi. Buta-buta subuh ataupun lewat-lewat malam. Saya fly dan turun di Sukabumi. Di Sukabumi. Tapi masa saya beli connection flight yang awal, kita akan tengok flight yang murah ni biasanya Emirates, biasanya Jordan Air. Sebab saya akan turun, saya akan make sure saya akan turun di Jordan dulu. Bangkok direct Jordan. Aman Jordan. Kerana di Aman Jordan tu saya rindukan Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi, saya dulu melawat gua Ashabul Kahfi. Perlukan visa ke apa ke untuk pergi ke? No, dia negara OIC. So kita panggil visa on arrival, VOA. Visa on arrival, VOA. Kita sampai, bawa tunjuk pasport. Sampai ke Aman, tunjuk, bayarlah. Masuk. Kita diberitahu 30 hari. VOA standard dah 30 hari. Dia sampai ke Aman. Aman adalah sebuah bandar yang mata wang dia tinggi. Dulu RM5 kita akan dapat 1 dinar dia. Tapi naik taksi quarter. Quarter tu maksudnya lebih kurang RM1.25 duit. RM1.25. Jadi kita tukar wang yang banyak tapi nilai wang tu besar. Shilling-shilling dia bernilai. Walaupun 1 dinar tu shilling, tapi shilling kecil-kecil dia tu bernilai sebab dia 1 dinar RM5. RM5.70 duit Malaysia waktu tu. Saya akan singgah di Aman Jordan. Sama ada saya syuting atau tidak, mestilah pergi melawat Ashabul Kahfi. Sebab Ashabul Kahfi ni saya pergi melawat dia daripada era tulang-tulang yang ada dan tu boleh disentuh dengan tangan. Itu yang sekarang saya rasa dia, Allah Akbar. Orang sekarang pergi dah kena tengok dekat cermin. Yalah, dia dah tahu ni macam frame frame dan cermin. Zaman saya pergi tu masih boleh pegang dengan tangan, bawa keluar sekejap tengok, letak balik. Sebenarnya pengawal dia tak bagi. Dia Ashabul Kahfi ni dia tak buka 24 jam. Kita pergi kadang-kadang tak buka, kita kena cari penjaga masjid. Itu penjaga masjid dia tu adalah masjid makam Nabi Syuaib. Makam Nabi Syuaib dekat. Dia 100 meter gitulah. Jadi bila saya pergi ni, kawan-kawan Arab saya akan lari pergi rumah Pak Imam masjid lah. Pak Imam tu panggil anak dia buka kunci. Kita bagilah 2 dinar, lebih kurang RM10 duit Malaysia. Kita masuk. Masa zaman saya masuk tu, dia ni ada satu aura orang Malaysia ni, kalau sebut Malazi Arab ni dia hormat kita ni. Jadi saya masuk kan, anak dia ni tak macam dia layan yang lain. Dia duduk je dekat tepi tu tengok sebab guanya kecil je. Ini kita masih bercerita dalam ruang lingkup Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kita belum pergi ke Syria lagi. Ashabul Kahfi. Dia gua dia kecil je. Ashabul Kahfi ni adalah surah yang disebut dalam Al-Quran Al-Kahfi dan dia adalah kisah bagaimana pengikut-pengikut yang beriman kepada Allah melalui ajaran Nabi Isa AS melarikan diri apabila King Herod datang dan mengisytiharkan dirinya Tuhan. Jadi orang ni lari. 6 dan seekor anjing kan, 6 orang seekor anjing. Tapi tak apalah sejarah dia tu. Tapi tempat tu Riel, kalau kita tengok tulang-tulang yang mereka temui dan kemudian dia orang kumpul lah. Dia makam ni macam tu. Tapi oleh kerana tulang dah bercampur, dia letak je dalam satu makam. Lepas tu makam tu dia timbul. Dia buat binaan, ada gambar dia tu, akan nampak tulang. Zaman saya pergi tu, tulang tu boleh pegang. Tetapi sebenarnya penjaga dia akan jerit kalau kita pegang tulang tu. Tapi masa saya pergi tu, penjaga dia kata, no kamera. Maksudnya tak boleh, masa saya pergi, boleh ambil gambar. Masa saya pegang tulang tu, jangan tunjuk kat kamera. Dia tak nak jadi marah. Dia punya arahan adalah tidak ada tetamu yang boleh pegang tulang. Di zaman saya pergi tu, saya masih boleh pegang tulang. Ambil, tarik, bawa keluar dan tengok, letak balik. Itu rezeki yang orang sekarang pergi, dia tengok daripada cermin tu lah. Ashabul Kahfi ni sampai sekarang dia bagi pengajaran kepada saya bahawa
dia panggil apa, orang kata kalau kita meeting, kita buat apa, dia panggil cooling period, masa bertenang. Kan ada istilah orang panggil masa bertenang, Cooling off period. cooling off period. Apa-apa benda pun masalah pakai cooling off period. Tapi cooling off period yang terbaik adalah kita belajar daripada Ashabul Kahfi di mana sampai satu masa tu apabila kita teruji dan kita tak boleh lawan ujian tu, Kalau kita lawan, kita akan melawan pada waktu yang salah. Dan kita melawan pula tu, dia tidak akan meningkatkan kita ke tahap mana-mana. Itu yang saya kata, Ashabul Kahfi mengingatkan kita berundur untuk menang. Kan dia orang ni berundur 300 tahun, menyembunyi, dia tak pergi lawan, tak pergi apa, berundur dan berserah pada Allah. 309 tahun kemudian dia jaga. Dia adalah orang dia raihkan apabila King Herod yang mengaku Tuhan dah balik. Jadi mapulah orang tahu mereka ni telah pun ditidurkan 306 tahun. Hanya berasaskan shilling tu. Dia kan bila dia jaga, dia lapar, dia turun pergi beli. Dia pergi beli, barulah bandar ni tahu ini duit dulu. Maka jadilah keriuhan tentang Ashabul Kahfi. Tapi bila kita duduk dekat situ, dia memang rasa saya masa saya pergi tu kadang-kadang saya akan perlu Ashabul Kahfi ni. Kita eager nak buat macam-macam. Saya takut saya terlanggar benda-benda yang saya terlampau berani, tapi keputusan berani saya salah. Dia gua bang. Gua batu. Gua tu gambaran dia tu besar mana? Ada gambar. Gua dia kecil, kalau masuk untuk syuting selesa 3 orang. 3 orang boleh muat. Kalau tidak nanti kamera pusing, dah ternampak ada t-shirt kepala Syarif, kepala saya nak shoot 3 orang. Biasanya kameraman akan duduk unjur di bahagian hujung. Dia lorong dia kecil kan. Ini kameraman duduk, space dia tu luas lebih kurang dalam 10 kaki. Jadi kameraman nak pan shot kan. Lepas tu dia ada macam T sikit. Ini kubur sini. Seorang lagi boleh duduk kat sini lah, boom man. Kalau nak ambil audio, kalau saya tak mau pakai mic, jadi saya akan duduk tepi kubur tu. Dia 3 orang. Tapi kalau masuk untuk berdiri dan tengok-tengok, boleh lah 5 orang, 6 orang pun okey. Tapi jangan bersolat. Pasal dia kalau tengok gambar lepas gua tu dibangunkan masjid. Selepas orang dah jumpa gua Ashabul Kahfi, orang Islam bangunkan masjid. Jadi masjid sekejap. Tapi kemudian masjid tu roboh. Lepas dia orang bangun masjid baru, terus ke masjid Nabi Syuaib. Sebab jarak dia 100 meter je. 150 meter. Kita jalan kaki je. Kalau kita parking Ashabul Kahfi, kita jalan je pergi ke makam Nabi Syuaib. Nak masuk berapa kena bayar bang? Ada. Kita punya ikhlas adalah kat budak buka pintu tu. Tak dikomersialkan zaman saya pergi tu. Jadi setiap kali saya pergi, sampai Arab tu pun dah kenal. Dia pun kali kedua saya pergi, dia dah bawa saya dah makan buah zaitun yang paling berharga, iaitu yang tumbuh di hujung makam Nabi Syuaib. Dia simpan. Bila saya pergi, dia tak pernah bagi kat orang. Tapi tu saya kata Malaysia ni rezeki. Bila pergi, dia akan ambil buah tu. Bang, daripada Aman ke tempat tu berapa ke Damsyik? Kalau Aman kita pergi, kita naik dalam 1 jam, 1 jam setengah. Itu je. Kalau ke Damsyik? Tak. Daripada Aman nak pergi ke Ashabul Kahfi di Jordan. 1 jam? 1 jam. Okey. Saya pula kampung-kampung lah. Tak, jalan raya. Betul-betul. Dia macam daripada, kita bayangkan daripada daripada KL pergi Gopeng, masuk sikit belah kalau pergi Ipoh macam town kan. Dia pergi Gopeng. Bandar tu sunyi, tengah padang pasir. Tak ada perumahan, tak ada housing estate. Dikeliling tu? Dikeliling tu tak ada perumahan, tak ada housing estate. Kita akan jumpa Ashabul Kahfi. Sebab dia kan dulunya kawasan dia melarikan diri daripada dibunuh. Lepas tu kedudukan muka bumi dan pegunungan dia tu macam tak berapa okey lah. Kemudian kerana situ, kebetulan Nabi Syuaib pula dulu pun dikebumikan di situ. Maka kawasan tu menjadi tumpuan pelancongnya. Tapi nak pergi dengan niat ada hotel dekat, tak ada lah. Kita kena base di Aman Jordan lah. Kena patah balik keluar. Kena kat Aman Jordan. Tapi kena perjalanan sejam setengah. Saya akan selalunya bila saya pergi, memang pemandu tu akan dapat arahan drive slow. Saya satu adalah saya takut laju. Yang kedua, saya nak berfikir dalam kereta, dan kereta adalah tempat meeting dengan cameraman. Nanti gini story dia gini. Dan last saya buat review. Pasal kita buat dokumentari ni, bukan storyline kita lengkap macam buat filem. Kita jajah kan. Betul. Jadi kalau saya pergi, hari-hari yang saya tak shoot, saya akan pergi hanya untuk pastikan bila saya berada dalam Ashabul Kahfi tu, saya kata saya nak menikmati apa yang mereka dapat daripada Allah, iaitu berundur untuk menang. Jadi kalau lah tiba-tiba saya nak shoot, saya jadi berani, saya jadi apa kelang kabut, tim saya jadi huru-hara kan. Di mana keberanian yang eager. Jadi kita pergi slow down, kita buang kita punya eager sebelum buat kita punya kerja-kerja yang ni, Ashabul Kahfi. Sebab semangat Ashabul Kahfi itu adalah orang yang tidak menentang orang yang datang mengisytihar dirinya sebagai Tuhan. Kerana dia orang tak mampu lawan King Herod yang sangat hebat. Jadi mereka berundur untuk menang, di mana iman terpelihara. Mereka ditidurkan, bangun tidur, agama Allah kembali makmur di situ. 300 tahun. 6 tahun.
306 tahun tahun. dia ditidurkan. Dan cerita ni bukan cerita hearsay, dalam Quran ada. Dalam Quran. Kan Jadi okeylah, itu yang kita masuk dalam topik kita ni, pengembaraan jiwa kan. Bila abang masuk ke gua Ashabul Kahfi tu, sudah tentu abang terbayang momen pemuda-pemuda ini tidur dengan anjingnya. Perasaan dia rasa macam mana bang? Saya tak dapat nak gambarkan, saya tak masuk kan. Tapi itu pun saya dah rasa lain Dia abang rasa macam mana masa tu? Saya anggaplah Mekah Madinah ni tempat yang terbaik, tuan-tuan. Umrah ni tempat terbaik. Jangan kita Itu petikai no issue, No issue. Tapi untuk orang yang macam saya ni tahu kelemahan saya. Eager. Saya ni excited. Dan kadang-kadang saya boleh menjadi seorang yang di luar daripada kewajaran. Jadi saya tak tahu sejarah 309 tahun ni. Saya tak tahu sejarah 300, tapi saya tak tahu dia akan kena pada diri saya. Di mana bila kita pergi ni, tempat ni kalau katalah saya dapat lawat setiap tahun. Berarti setiap tahun saya pergi berundur untuk melindungi kebaikan diri saya. Macam Ashabul Kahfi lah. Jika setiap tahun saya pergi, saya duduk, dia ada satu lubang dia. Sebab tu saya tak suka pergi petang sangat. Saya suka pergi dalam pukul 11 pagi. Baru nampak macam lubang cahaya. Waktu dia pun sembunyi dalam gua. Itulah satu-satu cahaya matahari yang ada. Dia mengatakan oksigen. Dia orang hidup 306 tahun, kenapa kulat tak tumbuh pada badan mereka, kerana mereka menerima cahaya matahari. Yang kedua, tempat tu sangat panas kerana dia adalah pegunungan separa padang pasir. Panas, dia korak padang pasir. Walaupun dalam gua tu, gua tu terdedah ni tanah kata dia. Ni gua terus matahari. Direct. Dia bukanlah gua yang bawah tanah ni. Dia puncak bukit, puncak gunung yang ada timbunan, ada gua aja. Gua tu kecil je. Bukan macam kita bayang gua yang besar. Maksudnya kalau mereka berenam tu, dia susun tu dia ngam-ngam je tidur. Maksudnya aku kali kena kau kali kena aku. Jadi saya kata masa shoot 3 orang je cantik masuk. Jadi oleh kerana saya suka pakai boom mic, jadi boomman masuk seorang, cameraman saya. Jika saya bergerak, saya adjust lah supaya tak adalah dirty shot kali ternampak kepala ni kan. 3 orang tu cantik lah. Masa saya pergi tu dia hanya satu kebetulan. Kebetulan. Maksud kita pergi shoot, kita tak tahu kata kita duduk dalam tu. Akhirnya sekarang yang saya nak cerita menenangkan diri ni. Jadi bila saya shoot dia, saya ada masalah lah, saya mula dehydration. Jadi dah agak saya kena relax lah. Relax setengah jam. Waktu tu kita dapat rasa beberapa keputusan yang saya rancang sebelum saya pergi tu, saya drop. Dan saya susun balik keputusan tu. Jadi saya sukalah berada di situ. Jadi cameraman saya apa semua, dia pergi ambil shot dekat luar. Pasal ada mimbar lama masjid, dia ambil lah additional shot. Dia dah tahu dah. Dalam van kan saya dah brief, sini aku akan tulis seindah syair Parsi. Dia orang selalu dengar perkataan, bos seindah syair Parsi lah. Sebab melihat gunung yang merah, anda akan melihat kesepian, tetapi kesepian ini bercakap dengan anda. Saya akan ambil momen tu lah. Kan story tu, dokumentari kan tengah tension kan. Jadi kita kena perlukan ayat yang cantik untuk penonton nak tengok dokumentari sejam dapat relax. Saya perlu. Jadi kameraman saya pergi ambil gambar. Waktu tu lah saya akan duduk. Shot-shot yang menarik. Menarik, saya tinggal seorang kat dalam tu. Jadi waktu tu lah saya pernah drop. Ni tak payah. Yang ni tak payah. Kalau saya buat ni, kru saya akan jadi lagi teruk. Sebab bila kita eager kita boleh bekerja di luar kemampuan orang lain. Kita eager, kita boleh kerja kemampuan kita. Tapi dia dekat situ dia akan datang. Fikir kata, kameraman saya ni takkan larat kan. Saya ada fikir. Sebab saya boleh shoot 18 jam dia. Tapi saya mula fikir 18 jam balik tidur, preview besok nak shoot lagi. Dia akan mula datang banyak rasional. Jadi dia menjadi destinasi yang pertama saya pergi sebelum saya mula pengembaraan. Kalau saya nak mengembara ke Asia Barat, saya nak syuting sebab Aman adalah bandar pintu masuk ke Asia Barat. Di tempat-tempat yang konflik ni kita masuk daripada Aman. Bang, ada tak penjaga makam tu? Penjaga gua tu share story-story yang tak ada? Dia seorang sangat pendiam, muda. Bapa dia imam. Jadi dia anak imam yang menjaga masjid Nabi Shu'aib tu. Dia juga jaga pintu. Pasal pintu tu tertutup, dia kena buka. Dia tak boleh masuk gua tu. Jadi dia duduk je lah. Dia duduk diam. Dia pakai jubah, dia duduk diam. Nanti bila masuk solat Zuhur, kita akan pergi bersolat. Dengan bapa dia jadi imam. Adalah 5 orang, 6 orang solat. Pasal masjid tu ada kampung. Sebab dia adalah kawasan yang terbiar. Kadang dapatlah orang singgah, orang datang melawat apa semua. Kalau saya pergi bukan weekend, berarti 5-6 orang je solat.
Dan selepas solat saya akan mendapat satu lagi manfaat. Di mana pintu makam Nabi Shu'aib akan dibuka. Bapak dia bawa pula saya masuk. Which is takkan dibuka pada... Oh, tak boleh buka, makam Nabi Shu'aib tak boleh masuk. So orang tengok pada... Bukan taklah, dalam masjid makam tu. Kalau orang datang sembahyang waktu biasa, pintunya tak buka, tak boleh masuk. Dia ada pintu, dia bilik. Bilik masuk makam. Lepas tu ni kawasan luas masjid. Dia tak macam makam Nabi Yunus di Damsyik, duduk tengah-tengah masjid tak buat pagar. Dia di dalam bilik, bukan berpagar, dalam bilik, dinding kena buka masuk dalam bilik. Lepas tu bila kali kedua saya pergi tu, dia panggil saya. Dia kata telah tumbuh beberapa biji buah tin lah. Dia ni makam hujung tu ada pokok. Dia tak selalu berbuah. Jadi dia petik lah bagi saya. Jadi saya gigit sikit, bagi kat cameraman sikit. Kadang-kadang buah dia 3 biji, 4 biji. So sampai sekarang saya akan ingat, kata tiap-tiap kali saya pergi ada buah dia. Dia kata tak selalu ni orang datang ada buah, dan tak selalu juga kepada orang dia bagi. Ini pun satu soalan yang penting. Banyak tempat-tempat yang bersejarah, terutama yang berkaitan dengan Islam, masih banyak pihak claim di sinilah tempat dia. Kita tak payah cerita banyak lah. Kita cerita Bahtera Nabi Nuh lah. Macam-macam negara claim di sinilah, inilah Bahtera Nabi Nuh. Yang ni pun kata no, inilah Bahtera Nabi Nuh. Dan berdasarkan pembacaan saya, yang claim Turki claim pun ada juga. Ada juga. Okay, so dalam hal ni, secara peribadi saya tanya bang, what makes you very sure that itulah tempat sebenarnya? Satu tu, saya bukan seorang pendebat, saya seorang penikmat. Berarti sebahagian orang alim bersetuju Jordan. Sebahagian orang alim bersetuju Turki. Jadi saya tak debat. Maksudnya kalau saya pergi Turki pun saya akan masuk dan menikmati benda yang sama. Jadi cara saya adalah kenapa saya perlu menidak dan mengiyakan dua tempat yang pandangan ulama cukup hujah dia. Jadi ulama yang menghujahkan Egypt ni pun cukup. Ulama yang menghujahkan Jordan ni pun ada kecukupan fakta dia. Ulama yang menghujahkan Turki pun ada. No issue. No issue. The issue adalah untuk mendapat manfaat tempat tu. Kalau kita pergi berdebat petikai macam real. Pergi Mekah lepas tu petikaikan benda, pergi tak boleh pasal kita pegang sekarang ni ulama muktabar ada yang mengatakan ini, ulama muktabar ada yang mengatakan yang itu. So kalau kita berdebat pasal tu sampai kiamat tak habis. Tak habis. Masing-masing dengan hujah dia. Hujah, dan lepas tu tujuan tempat yang baik ni wujud, bukan untuk diperdebatkan, untuk dinikmati. Pergi Turki pun kita nikmati. Tapak Nabi Adam pun ramai orang klaim. Lagilah Sri Lanka lah ni lah macam-macam. Tapi penting antara saya kata bila kita mengembara, bagaimana kita nak menikmati benda yang bukannya, tambah sekarang tambah media sosial. Saya tengok orang pergi, orang share. Saya pun tak tahu dia rasa apa bila dia mengembara. Sebab tempat tu adalah untuk dinikmati dan kita rasa bagaimana lokasi itu boleh memberi manfaat kepada kita. Seperti mana dia telah memberi manfaat kepada orang-orang terdahulu. Maksudnya Asyabul Kahfi tu kan, sampai dijadikan surah dalam Al-Quran. Allah pilih untuk disurahkan, disampaikan pada Muhammad, untuk disampaikan pada umat dia. Kita terus berdebat tentang lokasi dia, kita ambil dia punya iktibar. Jadi saya duduk situ kan, selalunya kita dapatlah. Jadi saya drop benda-benda menyusahkan orang ni, saya drop. Jadi saya menganggap sekiranya dalam hidup saya dah pergi Mekah, pergi Madinah pun, tapi yang terbaik tuan-tuan, Mekah, Madinah, Masjid Al-Aqsa disebut dalam Al-Quran. Tapi additional, untuk saya ni, saya sukalah berada di dalam Gua Asyabul Kahfi. Kalau lah tu saya renung balik keputusan hidup saya. Kalau saya pergi lagi sekali, saya renunglah. Kali itu saya pergi buat untuk renung keputusan penggambaran saya. Kalau sekarang saya pergi, saya renung benda-benda dalam hidup lah. Betul tak aku buat ni, apa yang patut aku buat. Tapi dia ada aura dia. Aura untuk kita dapat satu benda yang last kita berkata pada diri kita kan, bunduklah sah. Tak ada masalah. Benda ni tak ada ego, tak ada apa. Jadi saya ni banyak kali akan datang benda tu. Tak payah buat lah. Ini bukan nak jadi hero buat dokumentari. Macam kita pergi you kena jaga kru you. Macam kita pergi haji, umrah, kalau kita ada di Raudah tu kan, aura dia lain kan. Of course tiap-tiap tempat terutama macam tempat-tempat yang berkaitan dengan Islam, macam cakap Gua Asyabul Kahfi disebut lagi dalam Al-Quran. Maknanya itu lagilah kita rasa something yang unexplainable, tak boleh nak explain dengan kata-kata. Kru akan jadi heran. Bukan kata kita akan ni abang.
Tak. Kita tak akan shoot sampai 90 minit. Pasal 90 minit pun saya akan edit pakai 54 minit je untuk dokumentari sejam. Jadi saya drop lah. Jadi kita edit 65, kita shoot 65 minit punya visual je. Balik kita susun, kita ada insurans. Jadi kita pakai 52 clean edit untuk 1 hour pakai dalam dokumentari. Jadi saya mula ada, itu saya kata kelebihan gua tu. Gua Ashabul Kahfi merupakan antara pilihan Tuan Haji Zainal Rashid. Dah setengah jam kita cerita pasal Ashabul Kahfi. Apa orang kata? Dia orang duk berdebat pasal tempat. Jangan berdebat lah. Saya dah bagi nasihat dah. Ulama muktabar mengatakan kedua-dua pihak ada dalil mengenai keadaan tempat tersebut. Saya kalau cerita menarik, saya pun dehydration lah. Oh ya ke? Dia pun ingat saya tak dehydrate kot. Menusuk. Ayak weh. Okay. Excuse me. Okay, bang. Permulaan mukadimah. Mirin ambil air kat bawah. Mukadimah kita tadi kita sebut tentang Syria. Bumi Anbiya lah. Bumi Nabi-Nabi. Daripada Amman, Jordan. Saya akan naik JMC, satu kenderaan JMC. 4 roda yang popular. Okey. Untuk merentas daripada Amman, Jordan, merentas sempadan dan masuk ke Syria Damsyik. Saya takkan pakai flight. Sebab menikmati perjalanan padang pasir seronok real. Padang pasir ni sok. Dia perjalanan antara 6 jam lah. Daripada Amman pergi, kita boleh singgah lah. Kalau rajin nak pergi tengok pohon 1400 tahun tu, pohon yang Nabi ada di Basra tu. Itu pun orang cakap ni bukan pokok dia, pohon dia kat sini. Okey. Saya gaduh. Dia pasal saya suka memberitahu kepada anda, hidup adalah penikmat. Kalau palatau ni kita confusekan diri kita confusekan orang. Menikmati dia. Saya akan terus Salahuddin saya cerita kemudian lah. Pasal Salahuddin tak pernah yang saya masuk makam dia tak menangis. Tapi Salahuddin saya cerita pergi ke home Syria. Khalid bin Walid ni saya dah sampai Damsyik. Damsyik ni baru pertengahan pasal home ni berada di sempadan Lebanon. Daripada Amman ke Damsyik berapa lama? 6 jam lah kata. 6 jam naik DMC tu. DMC. Saya dah pesan pada sebab saya tak suka speed. Nak enjoy. Dia tengok gambar kena berhenti shoot, ambil gambar padang pasir, beauty shot sikit. Lepas tu akan sampai Damsyik. Biasanya tidur 1-2 malam di Damsyik. Kita jam Damsyik, lain kali kita cerita siapa nak dengar apa makam Salahuddin Ayyubi. Kemudian daripada Damsyik tidur, menikmati maghrib tu mesti dah. Saya akan lari naik ke puncak bukit tu satu, nanti kita cerita. Sebab kita dah masa nak habis. Saya akan pergi ke makam Khalid bin Walid di home Syria. Lah ni sedih dia pasal makam tu dah pecah, meletup bom perang saudara. Allah Akbar. Tapi saya rasa lega because video terakhir saya tengok yang pecah hanya bom-bom masjid apa semua. Makam Khalid bin Walid masih ada. Jadi dia masih lagi binaan kayu yang menjadi binaan pelindung makam dan juga kain penutup makam semua saya tengok tak kena bom lah. Tapi the whole masjid yang cantik tu telah runtuh akibat perang saudara. Kerana kawasan tu adalah menjadi kawasan rebutan 3 pihak, iaitu SLA, Syria Liberation Army pun nak, tentera Bashar pun nak, ISIS pun nak, Daesh pun nak. Perang musnah. Tapi waktu saya pergi, yang menarik ya bang, kubur makam Khalid bin Walid ni tak ada pertikaian. Tiada pertikaian. Maknanya memang Soheh. tempat lain ni gua Ashabul Kahfi dia kata kat zaman sini. lampau. Jadi tapi yang Khalid bin Walid ni tak ada pertikaian. Dia soheh. Soheh. Pasal apabila Khalid menang perang. Tahun 632 masih itu Khalid menang perang. Dah berjaya menakluk home. Dia kira Islam ni keluar, dia datang, dia dah ambil Jordan, dia dah pergi sampai ke home. Dia dapat Damsyik, Damaskus semua dah jatuh. Cuma Khalid bin Walid ni direhatkan. Bila nama dia terlampau besar hingga timbul tu, jadi apabila meninggalnya Khalifah Saidina Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab. Umar Khattab dengan Khalid ni sepupu. Khalid bin Walid ni. Jadi Umar Khattab telah merehatkan Khalid. Jadi Umar tu yang Umar Khattab pimpin pasukan tentera Islam masuk dan ambil Baitul Maqdis tu. Jadi Khalid bin Walid ni tak nak balik lah ke Mekah. Dia kata biarlah aku mati di garisan yang paling hujung. Sebab Khalid bin Walid ni kan nak mati di medan perang. Tapi dia mati di atas katil. Dia tak nasib dia seperti Saidina Hamzah. Dia tak nasib dia seperti orang lain yang mati dalam perang. Jadi kesedihan dia tu kerana dia tak memimpin pasukan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tapi kalau dia masuk pun tak perang pasal orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi bagi laluan dekat Abu Bakar dengan keadaan surrender.
kata dah settle down lah. Settle down. Pasal dengarkan nama Khalid ni gentar. Kerana Khalid dah banyak menang perang. Orang-orang yang ada di Baitul Maqdis ni kata kalau datang lagi Islam jangan lawan. Pasal kita tengok dia dah menang dalam banyak perang dah. Jadi bila Umar Khattab datang, masuk macam tu je. Aura Khalid perang 2 tahun tu memberi kabar kepada orang di Baitul Maqdis, jangan kamu lawan, ini ada pasukan tentera Islam yang sangat luar biasa. Dia Khalid ni meninggal di home. Dia tak nak balik ke Mekah. Balik ke Mekah barangkali akan menyebabkan dia rasa macam dia tak diperlukan ke apa kan. Jadi dia memilih untuk tinggal di bumi terakhir dia mengangkat perang dan Islam lah, iaitu home. Walaupun tak meninggal di tempat perang, tapi biarlah jasadku berakhir, nyawaku berakhir di tempat yang terakhir aku berperang. Luar biasa. Luar biasa. Masjid dia agak ramai lah. Homs adalah bandar yang besar juga. Dia jadi lebih besar sekarang ni. Dia jadi bukan, masa zaman saya pergi tu dia jadi lebih besar kerana Lebanon diserang. Bila Lebanon diserang, pelarian daripada Lebanon lari menumpang di Homs. Sebab Homs ni dah daripada Damsyik nak pergi Homs ni pun 2 jam lebih. Travel dia jadi macam kita pergi Ipoh je lah. Jauh. 2 jam lebih dan masuk ke dalam kawasan pertempatan yang tidaklah begitu besar. Itu dia tak ada penjaga makam apa? Ada dia masjid. Masjid. Ada penjaga masjid sembahyang waktu lah. Dia lebih meriah lah daripada masjid makam Nabi Syuaib. Sebab dia sembahyang biasa pun 100 orang, 150 orang sembahyang waktu biasa. Sebab dia adalah home ni adalah bandar. Dia panggil bandar di hujung sepadan. Tapi tak ada destinasi pelancongan, orang takkan pergilah. Tak ada bunga gula-gula tak ada. Dia bandar yang sangat-sangat untuk seniman pun tak sesuai. Dia tak ada aspirasi, tak ada gunung, tak ada apa pun, dia flat je. Tetapi bagi pemburu yang memburu semangat mengembara, seronok berada di kawasan makam Khalid bin Walid ni. Saya lepas solat sunat je, saya pergi dan dapat tengok. Dia makam dia seperti makam Rasulullah di itu je, dipagarkan nampak terus kan. Tapi yang akan buat kita rasa, walaupun satu kita rasa semangat, siapa muda dia pergi first dia rasa semangat sebab nampak serban dia dan nampak pedang dia replika. Dia replika. Original dah disimpan lah sebab value dia tinggi. Perang dia orang replikakan pedang yang dia gunakan untuk perang dan serban yang dia pakai. Jadi makam dia ditutup dengan kain hijau, diletakkan benda tu. Dia ada 2 jenis orang yang akan dapat perbezaan dia. Siapa yang pada usia muda dia akan dapat semangat. Inilah Islam. Inilah wira Islam. Tapi bila kita berumur kan, kita akan dapat semangat. Inilah akhlak pemimpin Islam. Maksudnya apabila dia disisihkan, banyak orang marah kalau guna perkataan dipecat, dia direhatkan. Dia tak marah, dia tak lawan, dia diam dan dia memilih untuk menyendiri bagi mengelak pecah belah. Jadi kita akan ada 2. Waktu saya pergi kali pertama, kerana saya semangat pasal Palestin ni kan. Jadi kita tak dapat melihat pedang dan serban dia itulah yang mempengaruhi kita. Inilah Khalid. Semangat kau je lah Khalid yang boleh akan membebaskan Palestin ni. Dan 2009 saya pergi itu, tahun 2005. 2009 yang paling terkesan dia. Selepas 4 tahun? Lepas 4 tahun saya pergi balik. Berkunjung semula. Masa tu saya tengah naik dalam jawatan lah. Tengah pick up saya punya career. Jadi banyak politik office, banyak politik kerjaya apa semua kan. Pergi kali kedua tu lah saya berada dalam persimpangan. Dalam hidup ni Nal, apa yang kau nak? Menjadi orang besar dengan gaji yang besar atau menjadi orang yang jiwa besar? Maka Khalid boleh memberi jawapannya. Masa tu kan yalah, satu stage lagi naik gaji touching 30,000. Ini money matters dengan power matters. Jadi saya pun saya pergi. Tapi bila pergi saya kata kenapa dia ada bila dia macam ni orang aura satu-satu tempat lah kita panggil dia akan mempengaruhi orang yang nak mencari sifat tempat. Kita kalau pergi kita duduk sibuk ambil gambar ni, selfie nak bagi tahu, duk buat video live lah kan. Dia dah hilang dah bab nak mengisi rohani tu. Ni kan, saya bagi kan sebagai orang yang dah travel lebih 27 negara saya travel, perang tak perang. Saya tak akan pergi, tuan-tuan, saya ditawar pergi ke CNN Atlanta 2 kali. Dan saya bukan ditawarkan oleh orang biasa. Tim Montier dan Nick Robertson menawarkan saya untuk duduk pasal dia datang KL.
Dia impress dengan saya punya presentation dan dia impress dengan edisi siasat walaupun dia datang daripada CNN. Jadi dia telah menulis, dia balik ke sana, dia tulis satu surat invite saya personal untuk berada di CNN selama 11 hari di bawah tajaan geran CNN. Tapi saya tak berminat. Saya kata tak syok lah. Saya kata, Tok Sazali bagi saya buat assignment lain lah. Saya tak minat sebab saya fikir orang putih bekerja cara orang putih lah. Jadi bila saya pergi tu, datanglah berarti sekiranya saya tidak mencapai apa-apa yang bersifat kuasa dan juga kewangan dalam kerjaya saya. Saya kena cakap dengan diri saya akan berhenti pada satu tahap di mana keadaan saya berada baik seperti Khalid bin Walid. Supaya bukanlah untuk orang tengok, untuk saya tengok. Supaya sekarang Khalid, aku dah sampai ke makam kau dan aku telah melihat engkau pada satu tahap yang begini. Waktu orang yang tak dapat apa-apa, yang kehilangan apa-apa, tapi engkau memilih untuk tidak apa-apa. Sampai sekarang lah, bila ada benda-benda yang macam dispute lah. Saya akan ingat kan. Apalah Zainal. Khalid tak ada apa benda ni. Sedangkan Khalid nama besar dalam Islam. Menang Panglima perang. Dia yang lalu semua benda. Abu Bakar masuk tapi dihormati sebab itu ketua. Rezeki Abu Bakar dapat ambil Baitul Maqdis dan tak ada apa pun. Lah kali Islam isu merajuk ke apa ke. Tarahal lah istilah dia. Tarahal lah. Sampai sekarang lah bila saya ada dekat persimpangan tu dipanggil sebagai bukan ketamakan. Setiap orang nak benda dalam kerjaya dia. Semua orang nak benda dalam benda yang dia buat. Tapi dia ada satu had lah, di mana kita bukanlah boleh kata dosa dan pahala saja. Cakap dosa dan pahala senang. Tapi kita kena ada satu impression yang bagi kita gambaran kata. Saya selalu macam tu lah dia. Macam satu macam. Sekarang kalau saya buat pun apa-apa macam saya stream ni apa-apa pun. Kalau tak berjaya pun dia cakap dekat saya tak apa. Apa yang kau nak sedih kan? Khalid lakukan lebih besar lagi. Bukan cerita stream, cerita Facebook, cerita follower, cerita sale. Khalid melakukan benda adalah menyampaikan syiar. Dan dia direhatkan pada satu benda yang sangat pahit untuk dia terima. Iaitu kerana kemasyurannya. Maksudnya awak direhatkan kerana terlampau berjaya. Direhatkan kerana terlampau masyur. Takut nanti jadi apa-apa. Jadi Saidina Umar rehatkan dia. Macam mana nak terima dia kalau tak perform tak apa. Ataupun ada calon lain lebih baik tak apa. Awak direhatkan kerana terlalu berjaya. Awak direhatkan kerana terlalu masyhur dan awak direhatkan kerana terlalu hebat. Berarti dalam hidup ni akan datang takdir tu, Red. Di mana kita kerana terlampau, maksudnya extraordinary, direhatkan. Jadi kita tak perlulah anggap kita dalam perlumbaan ni kalah, kita buat kerja ni gagal. Kalau kita fikir macam tu, macam mana kita nak letakkan kedudukan Khalid bin Walid? Apakah dia gagal? Dua tempat bang kita sembang tadi. Satu gua Ashabul Kahfi, kemudian abang membawa kami ke makam Khalid bin Walid. Kalaulah abang boleh kongsi satu pengalaman abang, sebab abang pernah sebut sebelum ni, mungkin kita boleh recall balik lah tentang makam Imam Syafi'i. Saya rasa ini sudah tentu menarik kerana Imam Syafi'i ini dia bukanlah orang kata apa zaman-zaman seperti zaman Khalid bin Walid. Dia kita panggil Salafus Soleh. Salafus Soleh. Must be something different, tetapi ia juga memberi satu aura yang lain macam bang. Boleh abang share? Saya sokol orang yang suka ilmu. Sokol macam minat lah ilmu. Saya ilmuwan dan saya punya cita-cita pun real sebab saya jadi wartawan. Dia jatuh wartawan, tapi kalau saya mengaji pandai kan, saya berminat lah untuk menghasilkan benda-benda ilmuwan ni. Saya sokol impian saya ni, kalaulah saya tak jadi Jainal Rashid, saya nak jadi Profesor Emeritus idola saya lah, Ismail Hussein, Profesor Emeritus Ismail Hussein. Saya nak jadi orang-orang yang sokol pemikir Melayu. Tapi jalan hidup tak macam tu. Kan kita kena kerja. Kita nak buat master, buat PhD, otak tak apa cerdik. Ngaji tak pandai. Ngaji tak pandai kan. Not belong to campus lah. Hidup telah melempar kita ke jalanan. Jadi wartawan, selesaikan masalah-masalah yang so-called. Tapi oleh kerana itu impian saya selalu sampai. Dan saya sampailah di tempat orang ilmuwan ni. Okey, ini kita cerita daripada Aman Jordan kita ke Damaskus. Ni di mana pula? Ini di Kahirah. Kairo, Mesir. Kita ke Mesir. Ke negara Firaun. Ke negara Firaun. Bumi Nabi Musa alaihissalam. Yes. Di
makamnya di Cairo, di Cairo. di pusat bandar Cairo. Nak dekat tak jauh. Oh, Di okey. Mansura. Apa nama? Area tu dekat Mansura. Mansurah. Oh, dekat Masjid Azhar juga. ya, lah. dekat Okey. Alright. Betul kan saya kalau ada orang tahu ke makam dia. Okey. Saya pergi ni Ril, Aha. dalam keadaan letih dan rasa macam tak nak ikut dah. Maksudnya dia option. Oh, ini bukan buat syuting ke buat apa Shooting. Oh, shooting. Tapi option. Option, maksudnya dia bukan main untuk saya dalam cover. dalam story tu. Dalam story Okey, dia okey, bukan okey. main. Okey, okey. Jadi oleh kerana plannya tak tulis dalam tentatif tapi pagi tu saya adalah satu orang yang kalau boleh satu hari saya kena reserve masa untuk diri saya 3-4 jam. Kita orang introvert dia walau kalau kita extrovert. Demand untuk introvert tu lagi tinggi. Jadi pagi ni biasanya saya akan mengelak sarapan hotel, majlis apa baru saya akan serap. Elak saya akan bangun buka tingkap bilik, masa tu saya smoking, saya ambil note. Tapi hari tu saya tergerak nak pergi. Saya ada mood yang bagus. Maksudnya bila saya bangun kan dopamin saya banyak lah. Jadi semangat kita punya introvert ni kan dia mempengaruhi kita bila kita kurang dopamin, kurang nilai saya pergi. Satu Ril dia jadi kesedihan saya adalah kan kita ni mazhab Syafi'i tapi dia tidaklah dibina sehebat yang kita tengok di Saudi lah. Ulama-ulama biasa di Saudi tapi dia adalah ulama yang hebat. Tapi saya taklah sedih sangat sebab saya pernah tengok lagi sedih makan Imam Bukhari. Lagilah tak terjaga, lagilah teruk kan. Walaupun kita kan kecil-kecil dengar kan. Saya hadir Bukhari, Bukhari kita pergi Hadis tengok. diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari lagilah tak terpelihara tempat dia sebab komunis jajah. Okey. 70 tahun. Bila kita tempat Imam Syafi'i ni Rian. Ni kerusi kita duduk aja. Rian ni kerusi kita duduk. Dan kita share knowledge dengan orang. Kita tengok kursi cendekiawan duduk. Kita tengok kursi majlis ilmu. Oh, dengan kerawang dia. Kita tengok kursi ustaz-ustaz sekarang duduk. Oh, lagilah legacy. Hebat-hebat legacy. Tapi bila kita pergi kat sana baru kita tahu tiang tempat Imam Syafi'i bersandar. Dia hanya bersila? Dia tiang, dia sandar mengajar. Macam ni saja. Nampak tiang tu di hujung makam dia tu. Tu makam dia. Ada gambar ni ada letak. Sandar. Waktu tu lah Ril. Kalau saya berhenti berdebat disebabkan tiang. Dulu saya kenal lah. Muda ni saya majlis apa-apa benda ni. Sebab saya bagi tengok, saya dah tahu dah orang berilmu tidak akan mendebatkan ilmunya. Masa tu saya belajar banyak. Sampai saya cakap pada seorang kawan saya kan. Kawan baik saya tapi dia ni boleh ajak mereben lah. Saya kata hari ini gugurlah segala pengetahuan. Saya kata kalau ini tempat Imam Syafi'i, saya tengok tiang ni, dia bukan kita tengok, dia datang satu aura macam tempat tu bagi tahu. Hang bukan apa-apa. Yang duk pergi berkelai pasal tahun yang hang tahu, sejarah yang hang tahu, geopolitik yang hang tahu. Kan? Seorang yang membetulkan perjalanan orang dalam ibadah dan diikuti oleh beratus juta orang di bawah mazhab Syafi'i. Inilah tempat dia. Inilah di tiang inilah dia bersandar dan menyampaikan kuliah-kuliah. So walaupun saya tak boleh bayang tapi rasalah seorang yang berjubah yang duduk sandar lipat kaki sebab cara-cara alim orang. Sebab saya tengok orang alim lah, saya baru faham bahawa ini tradisi ulama-ulama dulu duduk. Dan saya bayanglah kalau saya berada zaman tu, kita tak layaklah berada dalam majlis ilmu tu. Kalau Imam Syafi'i berada lagi zaman ni, kita pun tak layak berada dalam majlis tu. Kita tengok aura tu, walaupun sempit dia tempat tu, tempat masjid yang makam dia dan tiang yang tempat dia mengajar. Dia bagi pula, ni penting untuk orang yang berilmu ni. Palatau-palatau tuan-tuan yang menulis kita adi, kita agama hari berdebat dalam Facebook ni. Mengkelai tuan je betul, ustaz ni ustaz-ustaz lah. Ni pada ustaz kalau boleh share ke ustaz-ustaz ni. Kena pi dan kena pergi tawaduk kat situ. Tak kira lah itikad kita dah mengaji hadis sampai orang panggil muhaddisin. Tak kira lah kita faham apa benda pun, tapi berada di tempat tu akan mengingatkan kita. Apakah kita lebih baik daripada Syafi'i akhlak ni? Dengan tengok tempat tu kita dah tahu. Di situ je tempat Syafi'i mengajar. Di situ dah kita tahu. Jadi kadang-kadang kita live stream daripada kursi yang mewah kan. Oh tak betul, hadis kita saja yang betul, tafsir kita saja yang betul kan.
Saya ingat kan, menangis Imam Syafi'i tengok bagaimana orang yang ilmuwan sekarang bercakap tentang ilmu yang mereka tahu. Sebab kita tahulah kan, emang ulama' yang menguasai 4 mazhab. Semua orang yang menguasai ilmu. Ilmuwan sama ilmuwan, dia akan mesti hormatnya dia. Sebab dia tahu ilmu kamu berasal daripada mana, aku tahu ilmu aku berasal daripada mana. Kan? Tapi benda tu tak ada lah sekarang. Betul. Tu setiap kali saya tengok ulama' mengkelahi dengan ulama', dan saya tengok expression dan juga body language dia orang bila dia orang menyatakan pandangan dia orang kan. Saya kata kalau Imam Syafi'i ada, mesti dia tegur bahawa ilmu ini telah memberi mudarat kepada kamu. Mesti. Sebab tu bila apa-apa benda kan, saya akan terbayang kan. Jangan sampai Imam Syafi'i kata, Zainal, ilmu telah memberi mudarat kepada kamu. Tu kadang-kadang saya naik status, saya apa-apa saya dah tak naik lah. Pasal benda tu kadang-kadang macam sekarang lah ada orang bagi tahu apa, orang komen-komen kan. Ataupun saya naik, ataupun saya scroll dekat Facebook. Saya masuk Facebook aja dia scroll. Tapi saya boleh tahan diri saya pada berdebat. Sebab saya bagi tahu nanti saya akan dengar dekat imam, saya akan mendengar macam Imam Syafi'i berbisik kan. Maka hari ini dia kata ilmu telah memudaratkan kamu. Sebab tu saya avoid jadi orang-orang yang berdebat di Facebook. Walaupun saya stream kadang-kadang saya serius, saya bagi tahu maklumat. Tetapi saya fikir kata yang buruk di kalangan kita apabila kamu berdebat tanpa adab. Sebab ilmu akan jadi mudarat. Dia mudarat bukan kita aja. Kita nampak dalam TV sebagai dalam YouTube media sosial sombong bersungguh-sungguh kan. Lepas tu mudarat pula pada orang lain yang dipengaruhi oleh kita, berkelahi pula dengan orang yang kita kelahi. Jadi perkelahian. Yang saya fikir kalau Imam Syafi'i itu menjadi bapa ilmu bagi mazhab kita Syafi'i kan. Menangis dia. Kamu merujuk katanya aku sebagai rantai ibu bagi segala rantai pegangan kamu, tapi akhlak kamu sangat buruk. Tu sekarang ni banyak orang mengambil ilmu dan dia claim dia daripada Syafi'i, tapi kita tak pernah bincang akhlak Syafi'i, adab Syafi'i. Dia pergi tempat dia tulis, saya saran Cairo dah aman sekarang. Pergi dia. Kalau masa buka, tak payahlah balik daripada apa, Mekah teringat nak shopping, pergi Kazakhstan nak beli kapet, baru balik tunjuk kapet kaya. Tapi pergi. Pasal apa? Terutama ustaz-ustaz ni, yang ramai-ramai ustaz, ramai-ramai orang yang kata para ilmuwan ni, you all kena pergi. Pasal tempat tu akan tarbiah diri you. Kita kata kita datang daripada Susu Galo Syafi'i, tetapi ilmu Syafi'i mungkin kita kuasai, tapi akhlak Syafi'i kita kena pergi belajar dan hayati tempat dia. Saya sampai lepas saya pergi tu nasib saya baik, kerana kawan-kawan saya ni excited keluar nak pergi makan. Sebab penjaga makam tu dia herat. Orang-orang Arab masa saya pergi tu susah lah. Kan baru jatuh punya Presiden Hosni Mubarak kan. Ekonomi tak stable apa semua. Arab Spring Arab Spring kan. Jadi kedai pun 30% je buka, 70% tutup. Macam kita PKP lah. Banyak rolling capital, orang tak ada duit. Jadi oleh kerana kita bawa duit Malaysia ni besar kan, jadi kita bagilah $10 tu, kita ukar balik duit Malaysia RM40, kita bagi je lah. Rupanya $10 tu adalah satu yang seminggu orang Arab boleh makan. Jadi orang ni $10, orang ni $10. Arab ni pun nak menitik mata dah tengok hari. Maksudnya orang tak datang lawat dah lama Arab Spring kan. Tiba-tiba datang satu rombongan Malaysia, Pak Abdul ni, bagi $40 sama $10. Dia tarik pergi rumah. Jadi masa itulah saya duduk bersendirian tu dia. Saya tak berani nak duduk dan sandar di tiang tu. Tak berani saya jadi melutut di tepi tiang tu dan menganggap macam Imam Syafi'i ada lah tengok dekat tiang tu kan. Sampai sekarang bila sampai satu hari tergerak untuk saya katakan bahawa kalau saya bercakap benda ni, tujuan saya adalah untuk bagi tahu saya ada lebih ilmu daripada kamu. Saya takkan cakap sebab saya takut nanti saya rasa macam Imam Syafi'i tengok kan. Sudahlah Zainal, ilmu ni dah bawa mudarat kepada kamu. Sebab ilmu ni dia mestilah bawa. Sebab apa orang kata kalau dia bawa manfaat pada kita. Nak tahu ilmu dia bila kita sampai dia bagi manfaat orang lain. Di mana orang tu tak berkelahi, tak berdebat. Awak sampaikan ilmu dengan kata ini hadir ni dengan cara yang sombong. Orang yang petik tu dia sampaikan dengan cara yang sombong. Awak kata ini saya punya pegangan gini-gini dengan cara yang angkuh. Murid kita ambil dia akan bawa dengan cara yang angkuh. Jadi kita dah tak sebarkan ilmu. Kita sebarkan pedang. Kita sebarkan belati, kita sebarkan pisau. Sebarkan pemusuhan. Bang, diam tak diam sudah 9.55. So hampir 55 minit. Kita ada berapa view dah? 1.2 di FB. FB.
People score dengar benda macam ni. Saya segan lah nak cerita. Saya minta maaf. Ni dia panggil, saya share dengan saudara lah. Dulu saya rahsiakan, tapi lah ni bagus rambut berubah dia. Tadi saya sebelum live saya masuk toilet keluar betulkan rambut. Bau pasang ubat? Bukan, dah pasal lama dah. Ingat bau pasang Saya pendek kata malam ni kena cerita lah. Takutlah mati tu datang. Saya kata kan. Tak nak sembunyi apa lagi di balik uban. Jadi tuan-tuan saya cerita, tuan-tuan buka angkuh. Tak ampun lah kalau dengar punya, tapi saya cerita benda-benda yang saya simpan lama. Syahrim tak pernah dengar, siapa pun tak pernah dengar. Tuan-tuan je dapat dengar. Dan benda ni akan delete di FB, akan delete di YouTube. Sebab saya tak simpan. Benda ni kalau tersebar tempat lain, dia tak cakup, dia tak jadi ilmu. Dia jadi pedang lah. Dia jadi berdebat lah. Pandai-pandai lah kata gua Syabah. Dia jadi leceh lah. Dia ni mau jadi leceh. Sebab itu malam ni tuan-tuan, kita punya hari ni dua topik kita agak berlainan sedikit. Kita lebih macam cooling off period lah juga kan. Kita dah bagi tuan-tuan topik yang berat-berat malam ni. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan fikirkan balik, apa yang di-share malam ni bukanlah satu benda yang ringan tau. Benda yang berat juga. Cuma terpulang macam mana anda menafsirkannya. Ramai orang macam tadi kita intro kita tadi, ramai orang pergi melancong bang sibuk nak selfie, sibuk nak apa, just nak bagi tahu dia dah sampai. Cukup. Sedangkan saya tak ada gambar. Saya tak, tapi saya selalu kata dia kan, gambar tu banyak dalam kepala. Lebih kalau saya snap phone kan. Tak ada. Saya satu benda yang sampai sekarang lah dia. Lepas balik baru tahu aku tak ambil gambar tadi dan saya tak rasa kecewa. Saya pergi haji pun dia, tak ada satu pun foto. Dan satu yang saya sebelum saya dah tahu saya akan pergi haji, saya dah bisik pada diri saya, takkan ada satu foto pun saya dalam keadaan berihram. Saya tak ada. Tapi saya akan ingatlah sampai saya menulis sebuah buku lah, seorang lelaki lelaki sepi pergi ke gurun. Itu saya tulis. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah sikit lagi lah. Ada pertanyaan apa? Sambung sekarang. Isu ada lagi garasi. Tak boleh habis lagi semua. Pasal uban Syahrir ada baki gemuk hitam, saya ada baki gemuk hitam ni. Kita simpan. Jadi tuan-tuan, begini tuan-tuan. Ada tanya, ada soalan apa-apa? Kami sangat happy untuk berkongsi pengalaman, berkongsi apa yang kami mahukan anda setia bersama kami. Anda dah tahu kita akan sentiasa menghidangkan konten-konten yang menarik sebegini. So jangan lupa, jangan miss datang tepat pukul 9 malam insya-Allah. Ni boleh kita kita sambung sikit lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita ke sesi kita buka. Saya pun tak pernah cerita benda ni pada siapa-siapa, lillahi taala. Malam ni lah Syahrir cerita. Bang, saya nak bagi satu sudut lain sikit lah, sikit corner sikit lah. Tak janji dia. Okey. Kita terutama yang lelaki lah. Bila pergilah mana-mana negara ni selalu compare bang. Yang Syria ni kulit dia putih. Cek lu. Ni ada. Tak garasi lama. Yang ni kulit dia merah. Okey. Kan? Arab ni. Everything video delete kan? Okey. Macam saya cakap macam ni bang, sebab saya pula banyak berpengalaman di negara-negara Afrika. Okey. Ramai kawan-kawan saya selalu gelak bila saya kata saya bertugas di Afrika, kena hantar bertugas ke Afrika. Sebab bagi dia orang, Afrika, awet dia tak cantik kan? Tak tahu. Tak tahu kan? Okey. Bang, saya nak cakap terang bang. Saya teringat abang pernah kata, abang pernah sampai ke Somalia. Okey. Saya pun pernah sampai ke Somalia. Tapi saya tak explore sangat Somalia sebab saya banyak di Addis Ababa je, di sekitar airport. Sebab saya nak transit kan, tukar flight. Orang kata Dayang Senandung ni tak cantik. Kan saya nak abang komen sikit dari satu sudut. Macam abang dah pergi banyak negara-negara ni kan. Abang tengok betul ke persepsi rakyat Malaysia ni? Contohnya kalau pergi Afrika, perempuan-perempuan dia tak elok apa tu. Kalau pergi Arab, yang ni kan. Orang duk buat kedai kopi ni. Saya ingat mungkin kerana pengaruh kecantikan dinilai daripada media. Kalau kita tengok dekat TV kan, Korea lawa. Tenong Instagram, modeling. Jadi mata kita telah dilatih untuk melihat apa yang dipanggil sebagai mall, yang telah pun di mall. Maksudnya kecantikan yang diacuankan. Kecantikan yang telah definisikan secara populis, kita pun jamin populis. Kan? Tapi kecantikan ni dia datang, dia pengaruh pada cuaca yang kita alami ketika berada di tempat tu.
berapa banyak tekanan yang kita alami waktu kita berada di tempat tu. Real di KL ni semua benda kita tengok biasa ya. Sebab kita tak ada pressure apa semua tak untuk melihat tentang keajaiban wanita ni. Saya menulis maka aku pun jatuh cinta cerpen. Maka aku pun jatuh cinta tajuk cerpen. Saya ada Dewan Sastra saya ingat. Tentang 3 wanita yang menyelamatkan saya daripada tekanan yang sangat teruk, depression di kawasan perang. Jadi saya menulis tajuk dia maka aku pun jatuh cinta. Cerpen tentang 3 wanita yang saya kata ketika saya pergi tekanan sangat teruk, saya lihat kematian banyak, saya dah depressed masuk toilet pun dah menangis. Jadi preview gambar saya dah malas. Waktu tu saya seorang yang sangat tertib dah. Habis shoot je malam makan kita kena preview gambar. Tak ada tunggu balik Malaysia, preview okey. Skrip saya dah buat dah. Sebab tu saya balik Malaysia. Kalau Apam dia pernah kerja dengan saya. Apa ni editor datang tengok. Saya dah beritahu dah skrip dia. Tepat jam 4 petang 4 orang lelaki telah bergerak dan menyusup masuk ke dalam kawasan ini. Dan ketika itu matahari mulai menurun. Editor tu rasa tengok skrip atas tangan tak ada. Kau bagilah gambar ni. Saya pun naik. Sebab masa saya ada di location saya dah tu saya tulis maka aku pun jatuh cinta. Saya ada Dewan Sastra 2020 ke saya ingat cerpen. Dia mengisahkan satu bila saya sampai di Ethiopia. Ethiopia? Ethiopia. Dia panggil. Sorry bang, saya silap. Yang saya kata tadi itu Ethiopia yang di Sabah, bukan Somalia. Sebab saya pergi tengok pelarian Somalia. Pelarian Somalia lari ke Ethiopia. Jadi mati tiap-tiap hari sebab tak ada makanan. Jadi bila saya pergi ni dia stres lah dia. Satu dah lah kena pukul dengan buntut senapang. Hari yang saya sampai rampasan kuasa tentera. Askar tu masuk airport terus terajang kita suruh tengok naik flight balik. Dah naik flight balik. Flight turun pula di Dubai. Renew kita punya visa di bawah visa tentera pula. Jadi kedutaan cek okey. Fly balik. Sampai-sampai dengan tengok mati, lepas tu saya katakan saya sampai Malaysia kita puasa dah jatuh 4 hari. Jadi saya pun terus teringat pergi beli buah kurma. Jadi buah kurma kita ingat ni mentaliti Melayu, bulan Ramadan bawa buah kurma, nanti orang buka puasa. Semulia-mulia kamu adalah memberi orang yang lapar makan. Allah suka kita membeli buah kurma. Pergilah nak solat asar. Solat asar kita nak jamak Jadi habis saja solat asar kita sambung jamak kita. Masa duk jamak pelumpang. Keluar buah yang saya letak tu di sebuah negara kebuluran. Orang tua pegang tongkat pukul budak. Budak tu habis buah betul hidup berebut. Buah kurma yang saya beli tu. Rupa-rupanya di tempat kebuluran dia, mana tunggu maghrib buka puasa. Depa pun tak tahu Ramadan, hari-hari Ramadan. Hari-hari dah Ramadan. Hari-hari kebuluran. Dia berebut. Saya terkejut dah. Itu pengajaran saya yang pertama. Jadi antara kesedihan-kesedihan saya himpun. Jadi intro cerpen saya. Maka derbu pun terbanglah hingga ke paras dinding bangunan. Cerpen saya masih ingat kan. Dan unta sedang meneguk air daripada tanah yang merah berair. Itu dalam cerpen saya. Dan aku melihat kamu di atas pedati. Sebab masa tu saya stres gila. Saya tak boleh tidur. Kameraman saya semua dah tidur. Saya tak boleh tidur. Lepas preview semua, lepas subuh saya turun bawah. Turun bawah adalah seorang gadis. Dia ni daripada keluarga orang berada. Orang yang paling kaya dalam bandar yang saya pergi, Cabre Beya ni, ada kuda dan pedati. Ni di Ethiopia. Okey, alright. Dari Ababa kita kena fly 2 jam lebih. Dari sampai ke Sepadan. Ababa ambil kapal terbang kecil lah. Kapal terbang kecil. Turun landasan tu padang bola je. Alright. Tanah tak jangan duk bayang apa semua. Jadi bila saya stres tu saya tak boleh tidur. Rupanya wanita ni dia daripada keluarga orang yang berada. Saya nanti cerita macam mana saya tahu. Dia pun pergi pasar dan dia membeli barang. Bila beli barang, tuan pedati ni bawa dia. Dia duduk di belakang pedati dia. Jadi dia pakai baju jubah yang warna putih, ditutup dengan kain. Sebelum tu yang saya tengok makcik-makcik yang duk marah saya dekat pasar. No sawar tak boleh ambil gambar, tak ada gambar. Haram merakamkan gambar wanita. Taulah makcik-makcik yang duk pegang parang, potong ayam, potong daging kan kita. Terpaksa lah letak kamera ke bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan. Dah letih tu saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur sepanjang malam. Kerana saya dah tengok kematian. Dan saya cerita kata jagung yang saya balin dekat. Kan saya kata saya bangun pagi. Saya terlupa lah pasal dah tak niat puasa apa semua. Saya beli jagung. Jagung tu sampai pagi saya lapar, saya makan jagung, baru teringat. Allah, bulan Ramadan.
adalah tong sampah tu saya tingkat 4 bangunan tu, saya duduk bukan hotel tau, kelang yang ditinggalkan. Pasal Canberra ni bandar terabai. Saya baling-baling jagung tu tak jatuh dalam tong sampah, dia melampat jatuh ke jalanan. Dengar budak riuh. Saya pergi tengok budak perempuan tu tengah peluk jagung, budak lelaki pukul dia berebut jagung tu. Saya terpaksa lari turun, lerai kan. Jadi dah banyak sangat tekanan dengan saya pergi ke border tengok orang mati, bapak junjung semua. Satu hari bila kameraman saya semua tidur, saya turun pagi tu, itu dah pertama saya tengok kat wanita tu melintas. Saya dapat rasa segala penderitaan tu hilang. Wush. Macam. Itu yang saya tulis tu, maka aku pun jatuh cinta. Jadi ada 3 cerpen saya. Bini saya tak baca aku. Live ni pun kita delete kan. Dia pun tak ambil berat sangat YouTube dengan Facebook garasi ni. So, seorang gadis yang Dia lintas je. dia lintas saja. Dia naik ke pedati lah. Pedati tu lintas. Bertutup muka. Tak nampak muka Nampak dia. muka dia. Sangat cantik. Seorang Arab Somalia yang sangat cantik. Sangat cantik dia. Sangat cantik. Sampai sekarang dia melekat dalam fikiran saya. Jadi, Uish, dia cantik betul. dia 2000 kejadian 2005 saya buat untuk majalah 3. Saya menulis cerpen tu 2020. Lepas 15 tahun saya boleh describe kecantikan dia, saya boleh describe pedati tu, saya boleh describe jalan raya. Memang waktu tu pagi angin sangat kuat, debu naik. Dan saya boleh describe dia berhenti, pembawa pedati tu berhenti bagi kuda tu minum air yang bertakung dekat tepi jalan. Dia lintas lagi. Saya boleh rasa lepas tu saya kata, Nal, hidup masih panjang lah, tak payahlah sedih, tak payah menangis, naik pergi tidur. Saya rehat sekejap. Masa tu saya masih merokok dia. Isap rokok sebatang. Naik baru boleh tidur. Dia perempuan ni lekat dalam ingatan.